Pendidikan Islam Tahun 2. Kenali sifat-sifat Allah. Ustazah Radiah binti Ali. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat kenali 20 sifat-sifat Allah. Yang kedua, murid dapat membuktikan keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Sayang, masyarakat, rakan, jiran dan keluarga. Sayang, keluarga, jiran, rakan, masyarakat. Sayang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah? Ustazah harap semuanya sihat. Okey, anak-anak, hari ini kita akan belajar tajuk Kenali Sifat-Sifat Allah. Okey, Ustazah nak kamu fokus dan ikut semasa kita belajar. Okey, anak-anak dah bersedia? Okey, keluarkan buku teks, buku aktiviti dan juga modul. Okey, awak boleh duduk dengan selesa sebab kita akan belajar hari ini tajuk kenali sifat-sifat Allah. Okey, tajuk ni kamu perlu fokus sebab kita akan buat latihan selepas ini ya. Okey anak-anak, dah bersedia nak belajar? Okey, keluarkan buku teks modul Pendidikan Islam tahun 2 dan juga buku aktiviti. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar bidang akidah unit 1, kenali sifat-sifat Allah. Okey. Muka surat 55. Okey, anak-anak boleh buka muka surat 55. Okey. Kenali sifat-sifat Allah. Dah kenal ke belum? Okey, kita akan belajar hari ni lah. Okey. Teliti dan bincang. Okey, nampak ada gambar apa? Guru, anak murid sedang buat apa ni? Ada simbol nyanyian, maksudnya sedang menyanyi. Okey, sedang menyanyikan lagu sifat-sifat Allah. Okey, nanti Ustazah akan ajar lagu sifat-sifat Allah supaya awak senang ingat. Okey. Ada persoalan di sini. Mengapakah setiap Muslim perlu mengenali sifat-sifat Allah? Kenapa? Okey. Nilainya ialah adanya alam semesta bukti kekuasaan Allah. Okey. Buka muka surat 56. Okey, baca dan ingat. Bagaimana nak mudah ingat? Ustazah akan ajarkan awak lagu sifat-sifat Allah. Okey, ada berapakah sifat-sifat Allah yang perlu kita ketahui? 20 sifat Allah. Okey, ada 20. Okey, yang pertama ialah wujud. Wujud bermaksud ada. Kedua, kidam.
bermaksud sedia ada. Baqa bermaksud kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Maksudnya bersalahan dengan yang baru. Maksud dia ialah tidak sama dengan yang baru. Yang baru itu siapa? Yang baru adalah makhluk. Makhluk itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Ia bermaksud berdiri dengan sendirinya. Maksudnya dia tidak perlukan makhluk untuk melaksanakan hajatnya ataupun melaksanakan apa yang dia mahu. Nombor 6, wahdaniyah. Wahdaniyah bermaksud esa. Okey, nombor 7, kudrah. Dia bermaksud berkuasa. Nombor 8, iradah. Berkehendak. Berkehendak maksudnya berkemahuan. Okey, nombor 9, ilmun. Ilmun maksudnya mengetahui. Nombor 10, hayatun. Hayatun maksudnya hidup. Kekal hidup. Allah kekal hidup. Dia tak akan mati. Dia tak akan meninggal seperti manusia ataupun haiwan. Haiwan akan matilah, manusia meninggal. Okey, nombor 11, sam'un. Maksudnya mendengar. Allah Maha mendengar. Okey, yang ke-12, basarun. Melihat. Allah Maha melihat. Okey, yang ke-13, kalamun. Berkata-kata. Allah berkata-kata. Okey, anak-anak, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Tidak menggunakan panca indera. Kalau manusia memerlukan telinga untuk mendengar, memerlukan mata untuk melihat, memerlukan mulut untuk berkata-kata. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan panca indera untuk semua ini. Macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah pun tak tahu sebab kita adalah manusia dan ilmu kita adalah terhad. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia mahu. Okey, nombor 14. Kaunuhu qadiran. Maksudnya keadaannya berkuasa. Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa yang dihajati. Kalau manusia sangat lemah, bergantung kepada qada dan qadar juga. Kaunuhu muridan. Maksudnya berkeadaannya berkehendak. Okey, nombor 16. Kaunuhu aliman. Maksudnya keadaannya mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap apa yang ada di bumi ini ataupun di langit ataupun semua alam semesta. Allah Maha mengetahui. Okey, nombor 17. Kaunu hayyan. Maksudnya keadaannya hidup, sentiasa hidup. Kaunuhu sami'an. Keadaannya mendengar, sentiasa mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaannya melihat. Nombor 20. Kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Okey, keadaan Allah mendengar, keadaan Allah melihat, keadaannya berkata-kata adalah tanpa had. Maksudnya tiada had. Maksudnya mendengar walaupun jauh, berbatu-batu. Allah Maha mendengar walaupun di mana-mana sahaja kita berada ataupun kita cakap dengan perlahan, cakap dalam hati. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Keadaannya melihat. Walaupun jauh, Allah boleh melihat. Walaupun kecil, sekecil-kecil kuman, Allah Maha melihat akan sesuatu. Kaunuhu mutakaliman. Allah Maha berkata-kata. Berkata-kata, Allah berkata-kata melalui Al-Quran.
Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah maksudnya perkataan Allah. Apakah perkataan Allah? Awak boleh baca Al-Quran dan lihat apakah perkataan Allah. Apakah pesanan Allah? Apakah kata-kata Allah sebagai panduan manusia untuk hidup dekat alam ini. Okey, faham? Ada tak faham? Okey, Ustaz harap sebenarnya faham. Okey, nilai. Setiap Muslim wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Okey. Kita kena tahu semua 20 sifat-sifat Allah ini. Okey, macam mana nak ingat? Kita dah baca dan bagaimana kita nak ingat? Okey, Ustaz akan ajarkan awak lagu sifat-sifat Allah. Okey, boleh ikut bersama-sama Ustaz saya. Allahu wujud qidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudarah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita nyanyi lagi sekali. Nak senang ingat kan? Kena nyanyi banyak kali. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudarah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, saya harap anak-anak boleh dengar berulang kali untuk ingatkan lagu sifat-sifat Allah. Okey, nilai setiap Muslim wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Okey, kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Okey, muka surat 58. Okey. Baca dan amalkan. Okey, bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Apakah bukti kita untuk menunjukkan bahawa kita beriman kepada sifat-sifat Allah? Okey, yang pertama, saya tidak merosakkan harta awam. Okey, saya tidak akan merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Berkuasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Berkuasa. Kita yakin apa yang terjadi kat kita, bencana apa yang menimpa keluarga kita adalah kehendak Allah. Kita jangan terlalu sedih sehingga putus asa dan kita tak nak buat apa-apa lagi, dah fed up. Kita dah fed up. Okay, kita tak boleh begitu. Kita kena sentiasa ingat bahawa apa yang terjadi dalam hidup kita, contohnya pandemik COVID-19 ni, penyakit COVID-19 sekarang yang menimpa kita, mestilah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Okay, yang ketiga, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Mengetahui. Okay, jangan menipu ya anak-anak. Jangan bohong kat mak ayah. Okay, kena bagi tahu jujur. Apa yang kita buat, kena jujur bagi tahu mak ayah kita. Okey, yang keempat, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian kerana
Saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Melihat. Okey. Allah bersifat Maha Melihat. Walaupun tak ada orang yang nampak apa yang kita lakukan, kita kena fikir bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita kena sentiasa menjaga kita punya perbuatan. Okey. Sebab apa yang kita lakukan semuanya akan ditulis dalam kitab kita, dalam buku kita. Iaitu di kiri dan kanan kita ada malaikat yang jaga. Okey, siapakah nama malaikat ni? Ustazah akan ajar nanti dalam tajuk malaikat. Bahawa kiri dan kanan ni ada, di bahu kita ni ada malaikat yang mencatat segala perbuatan kita. Okey, kalau kita buat baik, malaikat sebelah kanan akan mencatat kebaikan yang kita lakukan. Dan sebelah kiri, kalau kita buat keburukan, walaupun sekecil zarah, walaupun kecil sangat keburukan yang kita lakukan, akan tetap dicatatkan dalam buku tersebut. Okey anak-anak, ingat jangan buat perbuatan yang jahat walaupun sekali. Kena sentiasa ingat bahawa Allah Maha Melihat. Okey, boleh anak-anak? Okey, sebagai rumusan. Beriman dengan sifat Allah menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Okey. Kalau kita sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa lihat apa yang kita buat, Allah sentiasa dengar, dan Allah sentiasa mendengar, melihat, apa lagi? Berkata-kata. Okey, Allah Maha berkata-kata tentang apa yang kita lakukan. Okey. Faham ya anak-anak? Okey. Kita dah baca buku teks kita. Okey anak-anak, tadi kita dah belajar. Sekarang kita akan buat latihan. Okey, keluarkan modul. Okey. Ini adalah 20 sifat Allah yang kita nyanyikan tadi. Okey. Okey, lihat sebelah. Kenali sifat-sifat Allah. Okey. Tuliskan nombor bagi sifat-sifat Allah di bawah mengikut urutan yang betul. Kena ikut yang betul ikut urutan dia. Okey. Nampak? Kita kena tuliskan nombor. Macam mana kita nak ingat? Berdasarkan lagu yang Ustazah ajar tadi. Okey, jom kita nyanyi. Allah wujud kidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan. Okey, dah siap. Okey, jom kita nyanyi lagi sekali. Allah wujud kidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan. Okey, dah siap. Okey, buka surat sebelah. Okey, tulis sifat Allah, tulis sifat wajib Allah dengan betul. Okey, disediakan kidam, kudrat, wujud, basar, sama. Okey. Kita boleh lihat buku teks tadi. Kita dah belajar. Okey.
Kidam. Kidam. Apakah maksud kidam? Sedia ada. Sedia ada. Allah sedia ada. Okey, Allah sedia ada. Tuliskan jawapannya. Ini boleh betul. Okey. Kudrat. Kudratun. Kudratun. Berkuasa. Berkuasa. Allah Maha berkuasa. Kudrat. Ketiga, wujud. Allah wujud. Allah ada. Allah ada. Wujud. Basar ataupun basarun. Basar. Basarun, melihat. Allah Maha melihat. Basar. Okey, yang ketiga. Sama'un ataupun sam'un. Sam'un ialah mendengar. Allah Maha mendengar. Okay. Sama. Okay, boleh anak-anak? Okey, anak-anak, keluarkan buku aktiviti. Okay, lihat isi kandungan. Bidang akidah, unit 1. Kenali sifat-sifat Allah. Muka surat 55. Okay. Kenali sifat-sifat Allah. Sebut dan suaikan. Okay, ada sifat Allah. Ini maksud dia. Okay, contoh. Wujud. Allah wujud. Maksud Allah ada. Okey, yang pertama. Wahdaniyah. Wahdaniyah maksud dia apa? Okey, kita boleh lihat buku teks tadi. Wahdaniyah. Wahdaniyah bermaksud esa. Allah Maha Esa. Okey. Wahdaniyah. Okey, yang seterusnya baqa. Baqa. Allah kekal. Allah kekal. Okey, yang ketiga, kidam. Kidam. Sedia ada. Okey, yang keempat, iradatun. Iradatun. Iradatun berkehendak. Allah Maha berkehendak. Okay, yang kelima, ilmun. Ilmun maksudnya mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey. Ke surat seterusnya. Okey. Warnakan sifat-sifat Allah. Okey, warnakan sifat-sifat Allah. Okey. Macam mana nak tahu? Kita kena nyanyi. Okey. Manakah sifat-sifat Allah? Jom kita nyanyi. Allah wujud. Kidam. Baqa. Muhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Hayyun. Sama. Basar. Kalamun. Qadirun.
sami'an basiran mutakalliman. Okey. Damun tak ada Dia bukan. Okey, jalan bukan. Ni ya. Bukan. Ya. Kudrah, ayat, wahdaniyah, wudus. Ni bukan. Okey. Warnakan yang Ustazah dah tandakan tadi. Okey. Boleh anak-anak? Okey, muka surat sebelah. Tulis betul atau salah. Contoh. Basarun artinya Allah Maha melihat. Betul tak? Okey, betul. Muhalafatuhu lil hawadis bermaksud Allah sama dengan makhluk. Betul ke Allah sama dengan makhluk? Rujuk buku teks tadi. Muhalafatuhu lil hawadis bermaksud bersalahan dengan yang baru. Bersalahan dengan makhluk. Jadi, salah. Allah tidak sama dengan makhluk. Salah. Okey. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Ya, betul. Allah berdiri dengan sendiri. Okay. Nombor 3, Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Betul. Allah adalah berkuasa kepada semua makhluk. 4, manusia akan kekal, begitu juga Allah Ta'ala. Salah ya. Manusia tidak kekal. Hanya Allah sahaja yang kekal. Pendengaran Allah tidak terbatas. Ya, betul. Pendengaran Allah tidak terbatas. Boleh dengar apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita cakapkan, apa yang kita bisikkan setiap hari. Okey. Ke surat 58. Padankan dengan situasi yang betul. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey, apa ni? Contoh dia, sembahyang, bersedekah, bersalaman. Oh, dia berdoa supaya dia berjaya dalam kehidupan. Okey, betul. Okey, gambar yang ni. Sedang buat apa anak-anak? Muka dia, muka dia jahat. Oh, dia sedang buat apa ni? Mungkin sedang mencuri. Okey, mungkin sedang mencuri dekat dalam kelas. Mungkin rakan-rakan dia punya barang. Okey, J, salah. Okey, yang ni sedang masukkan duit dalam tabung. Maksudnya sedang menderma. Tabung bencana alam. Okey, bagus. Okey, yang ni sedang bergaduh. Kenapa ni? Oh, dia bully. Mungkin dia bully, dia minta duit. Okey, jadi salah. Okey, yang ni mungkin ibu, mungkin cikgu. Mungkin cikgu. Ada anak murid, tolong angkatkan barang. Okey, betul. Okey, yang ni seorang budak lelaki, dia suka kucing. Nampak ni dia senyum, maksudnya dia suka kucing. Okey, macam Rasulullah juga sukakan kucing. Jangan berlaku zalim pada binatang walaupun binatang tu tidak mempunyai akal macam manusia. Okey, betul. Okey. Ke surat 59. Susun perkataan menjadi ayat. Okey, contoh. Bukti saya mengingati Allah Maha melihat. Apakah buktinya? Okey, perkataannya ialah kejahatan, tidak, dan dosa melakukan. Okey, susunkan menjadi ayat yang lengkap. Okey. Tidak melakukan, tidak melakukan kejahatan dan dosa. Tidak melakukan kejahatan dan dosa. Okey. Nombor 1. Bukti saya meyakini Allah berkuasa. Apa? Awam, tidak, harta, merosakkan. Okey, apa perkataannya? Tidak merosakkan harta awam. Okey, boleh tuliskan jawapannya. Saya tuliskan.
tidak merosakkan harta awam. Okey. Nombor 2. Bukti saya meyakini Allah Maha Berkuasa. Okey, Allah Maha Berkuasa. Okey, perkataannya ialah dengan ketentuan Allah sentiasa redha. Okey, kita boleh buat ayat. Sentiasa redha dengan ini. Dengan ketentuan Allah. Okey, boleh tuliskan. Sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Okey. Nombor 3. Bukti saya meyakini Allah Maha mengetahui. Okey, benar dengan bercakap sentiasa. Okey, jawapannya ialah sentiasa bercakap dengan benar. Jangan berbohong. Okey, boleh tuliskan. Sentiasa bercakap dengan benar. Okey. Siap ya anak-anak? Okey, muka surat seterusnya. Sesuaikan dengan tindakan yang betul. Situasi, tindakan. Contoh. Saya terjumpa dompet di surau. Apakah yang perlu saya lakukan? Okey, dia punya jawapan. Memberikannya kepada guru. Okey, bagus. Okey. Situasi yang kedua. Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Apa yang perlu kita buat? Okey, menegur dan menasihati mereka. Kedua, membantu membasuh pinggan. Membasuh pinggan dan cawan. Takkanlah kawan-kawan kita bising kita nak bantu basuh pinggan dan cawan pula ya. Okey. Bantu mengangkat bukunya. Okey, ini bukan pasal buku. Jadi, ini salah, ini pun salah. Jawapan dia ialah menegur dan menasihati mereka. Okey. Kalau kawan-kawan kita bising, kita hendaklah tegur dan menasihati mereka supaya jangan bising. Okey. Seterusnya. Ibu sedang memasak di dapur. Apakah yang perlu kita lakukan? Membantu membasuh pinggan dan cawan. Membantu mengangkat bukunya. Mana satu? Ibu sedang masak, kita membasuh pinggan dan cawan ataupun mengangkat bukunya. Okey, ni kat dapur takkan nak angkat buku. Mestilah kita membantu membasuh pinggan dan cawan. Jangan kita biar je ibu kita masak sorang-sorang. Kita duduk kat depan TV, tengok TV. Okey, jangan buat macam tu. Kita kena tolong ibu dan ayah kita di rumah. Okey, tanya. Ibu, ayah, apa yang perlu saya bantu? Okey, kalau awak bantu ibu dan ayah akan dapat pahala. Nak pahala tak? Okey, kalau nak pahala kena bantu. Okey, seterusnya. Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Okey, kalau nampak cikgu angkat buku yang banyak, kalau awak masa tu awak tak ada bawa apa-apa, awak free, awak mampu nak angkat, boleh angkat, awak boleh tolong. Okey, jadinya membantu mengangkat bukunya. Dapat pahala. Okey, alhamdulillah kita dah selesai buat latihan. Okey, anak-anak boleh lihat video Ustazah untuk buat latihan ni ya.
Okey anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ustazah harap semuanya boleh faham. Okey, kalau tak faham boleh WhatsApp Ustazah. Ustazah juga galakkan awak tengok video Ustazah berulang kali untuk lebih hafaz 20 sifat-sifat Allah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum.